Tanya. Kita tanya kita ada tak? Iya mau. Kita ni. Kita ni. Boleh bersih ni betul balik ya. Tu jam tak ingin start nak jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه أنجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هزبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريد بالثواب طامعا. وهذه أرجوزة لقبتها. Dan bermula ini yaitu karangan ataupun makna-makna yang hadir dalam diri musannif ni, yaitu karangan ni lah yang akan datang ni. Arjuzatun laqabtuha, aku namakan dia Arjuzah, iaitulah Arjuzah yang nazam yang disusun mengikut bahar Rajaz. Laqabtuha, yang aku nama akan dia akan hazihi ini jauharatat tauhid qad hazabtuha, iaitu dengan nama jauharah tauhid, iaitu permata bagi tauhid. Ini pada pihak dia punya nama dia ni, iaitu pada pihak isi dia ni yang cukup bernah dan elok. Umpama dan mahal dia punya nilai makna dia ni bagaikan mutiara. Itu makna jauhar. Qad hazabtuha, sesungguhnya aku bersihkan dia, yakni aku bersihkan daripada cakapan yang kosong, dan aku pilih serta aku sebut yang molek-molek dan isi-isi saja. Mata ni kita urai dah itu ni kan. Lepas ni masuk ni. Wallaha arju fil qabuli nafi'a biha murida fis sawabi tami'a. Wallaha, dan hanya saja akan Allah Ta'ala jualah. Itu dia terjemah pula. Dan maka Allah aku berharap.
Tak habis maksud tu. Berharap pada mendapat kereta kerohan. Wallaha asal dia. Wa arjullaha fil qabuli, dan aku mengharap akan Allah. Asal itu pasal dia maf'ul pada arju, dia panggil maf'ul ala ta'zim. Tapi ditakdimkan akan maf'ul, dia panggil maf'ul muqaddam bagi arju. Sebab apa ditakdimkan? Di dalam kaedah takdim ma'mul ataupun takdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Asal perkataan kalimah Allah tu dia duduk selepas daripada arju. Wa arjullaha, kaedah dalam penyusunan ilmu nahwu syara' ni kita sebut fi'il fa'al kemudian bawa maf'ul. Tapi boleh ditakdimkan, sepatutnya maf'ul ni dia duduk belakang, tapi kita dahulukan dia. Dahulu tu bukan dahulu saja, memberi maksud, ada makna di situ, iaitu dengan makna hasar. Hasar ni makna mensakatkan. Makna aku karang kitab ni, bahasa kita, aku karang, aku susun kitab ni hanya saja aku mengharapkan akan Allah Ta'ala jua. Itu terjemah dia gitu. Oh, dia kena nahwu syara' tu. Kalau terjemah luruh saja dia tak habis maksud. Sebab musannif dia susun ni dia ada mempunyai maksud dia. Bukan saja-saja dia pergi bubuh tu duduk belah awal, ni duduk belah kedai, ada tujuan dan maksud yang nak disampaikan oleh musannif kita. Wallaha arju wa arjullaha. Kalau nak bagi mudah faham gitulah. Tapi jangan ubahlah ibarat dia tu, sebab dia ada maksud. Akan Allah Ta'ala jualah. Terjemah itu. Arju, aku mengharapkan. Ini dia nak bagi isyarat, bagi makam rojak. Sebab dalam hidup kita ni dia kena ada rojak dan dia kena ada khauf. Bau keseimbangan. Kalau kita rojak saja, tidak ada khauf, menyebabkan seseorang itu akan melampau batas, sehingga dia buat dosa pun dia kata tak apa, Tuhan Maha Pengampun, sampai tak ada perasaan takut kepada Allah, takut kepada azab. Sebaliknya, kalau seseorang itu bersifat terlalu takut, maka dia bimbang akan putus asa, sampai tak nampak rahmat Allah, sampai tak nampak pengampunan Allah. Ini bahaya. Sebab tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, sifat khauf dan raja ini bagaikan sayap bagi burung. Kalau kata terbang kan, sayap belah kanan dia raja, belah kiri dia khauf. Kalau sengit kurang satu, maka tak boleh nak terbang. Kalau terbang dan burung pun dia tak boleh nak terbang. Perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah ni dia tak seimbang. Ini dia nak bagi isyarat di sini tentang perasaan ataupun sifat raja. Kita ni sebagai orang Islam ni, dia kena ada rojak. Rojak ni makna sifat mengharapkan daripada rahmat Allah. Apa maksud rojak? Rojak ni ulama ta'rif ta'alluqul qalbi bimarghubin fihi ma'al akhzi fi asbabihi. Ta'alluqul qalbi makna pergantungan hati seseorang tu bimarghubin fihi, dengan sesuatu yang dia kasih, yang dia suka, yang dia inginkan padanya. Sayahsul fil mustaqbal, benda ni dia akan hasil pada masa yang akan datang. Contohlah, kita ni buat amal ibadat, dalam masa yang sama kita mengharapkan supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Syurga ni satu benda yang marghub ataupun dia panggil mahbub, satu benda yang disukai dan dikasihi, yang mana perkara ini sayahsul fil mustaqbal, akan mendapat ataupun akan kita ataupun kita akan dapati pada masa yang akan datang. Harap ni ma'al akhzi fi asbabihi, serta kita kena buat sebab kan. Kalau tak buat sebab, orang tak panggil rojak begitu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut sikap ataupun sifat rojak ini, iaitu kita mengharap sepenuh hati kita kepada Allah supaya Allah limpah melakukan. Rojak lagu tu, Imam Ghazali kata, orang lagu tu dia paling maghrur, orang yang telah tertipu. Sebenarnya dia ni dah kena pemain, dia kena kecoh dengan syaitan.
Amal ibadat tak buat, tapi yang mulut tu Allah Allah, nak syurga Allah ampun dosa. Yang dosa dia tak tinggal, yang amal ibadat dia tak buat. Sebab tu dalam hadis qudsi ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan kata, ma aqallu haya'an man yatma'u fi jannati bighairi amalin. Alangkah sedikitnya perasaan malu seseorang itu. Seseorang hak mana Tuhan kata yatma'u fi jannati, yang amat menyukai dan mentamak akan syurga aku, bighairi amalin, tapi tanpa diiringi dengan amal ibadat. Syurga duk minta hari-hari kan? Syurga minta hari-hari, neraka ni duk minta berlindung, Allahumma ajirni minan nar. Tapi Tuhan kata tak buat amal. Tuhan jawab, kaifa ajwadu bi rahmati, bagaimana aku nak memurahkan seorang hamba aku dengan rahmatku, ala man bakhila alayya bi ta'ati, ke atas orang yang amat bakhil ke atas aku dengan mentaati aku. Mana kalau hamba segan nak buat ibadat, susah dia doa lah nak minta masuk syurga, orang lagu ni Allah tak berkenan permintaannya, sebab pengharapan dia tu adalah palsu. Harap dia tu palsu. Kita ni sebagai hamba Allah, kalau nak supaya Allah masukkan kita dalam syurga dan jauhkan kita daripada azab neraka, kita kena buat ibadat. Tak boleh kita kata nasib kita ni Allah dah tentu, kalau syurga lah tak sembahyang pun masuk syurga. Itu satu orang, kata Imam Ghazi, minal maghrur. Kalau buat sebab satu, tak usaha sungguh-sungguh, itu dia panggil tamani. Tamani ni kita bercita-cita nak sesuatu benda yang mustahil kita akan dapat. Laita tamani mana cita-cita berangan-angan kosong ni. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya. Orang yang harap tapi usaha buat, dia ni buat sikit sangat, buat bagi pada beda lepas. Orang lagu ni tamani, angan-angan kosong. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Apa heran bagi sikap manusia yang nakkan syurga Allah, tapi malam mereka ini masih lagi berdengkur tidur. Kita nak makam yang tinggi di sisi Allah, nak Allah masuk dalam syurga, tapi amal ibadat kita tak mau buat. Ini pengharapan yang kosong. Buat sikit-sikit saja, fardu saja, sunat kita tak buat. Ini pun lebih kurang tamani juga. Dalam surah Kahfi pun Allah sebut di ujung, faman kana yarju liqa Allah rabbih, faman yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tuhan sebut faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang menghendaki, mengharapkan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha dan Allah balas kepada dia ni dengan nikmat syurga dan nikmat yang lain, falyamal amalan salihan. Hendaklah dia melakukan amalan-amalan yang salih. Syarat dia, dan kita nak dapat redha Allah, nak dapat nikmat syurga Allah, kena korban, kita kena gadai, kita kena tukar dengan amal ibadat. Memang orang masuk syurga ni dengan sebab rahmat Allah, tapi peranan daripada ibadat yang kita buat ni untuk menentu darjat yang Allah akan letak dalam syurga. Kita masuk syurga semua dengan rahmat Allah, tapi martabat tingkatan syurga seseorang ni tak sama. Allah akan letak mengikut amal ibadat kita. Mana peranan amal ibadat tu ada manfaat. Bukan kita kata buat ibadat, lepas ibadat tu sebab ibadat tadi lawit tu sudah buat ibadat. Lagu tu orang yang kena tu. Imam Ghazali kata maghrur, wa huwa minal maghrur. Sadiqun alaihi, itu lebih memang sasa, nampak kena kecoh lah, kata Imam Ghazali. Kena kecoh tentang malam. Orang yang tak mau beramal ibadat, satu syarat dia kena amalan salihah. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia mensyirikkan dengan ibadat akan Tuhan dia, akan sesuatu. Maknanya dalam bab dosa dia kena tinggal, dia kena hindar. Kalau tidak dinamakan harap. Kita nak harap macam kita lah, nak harap, nak alim, kena usaha, kena mengapai, kena bagi tahu, kena bersungguh-sungguh. Ini yang ulama buat teguran kat kita.
Ulama kata tarjun najata wa lam yasluk masalikaha inna safinata lam yajri fil yabisi. Tarjun najata wa lam yasluk masalikaha. Kamu mengharapkan kejayaan yang kamu akan capai, walam yasluk masalikaha, tapi kita tak ikut prosedur dah. Kita tak ikut jalanan untuk mencapai kejayaan. Nak Faisal dapat nombor 1, baca buku tak mau. Mengaji sekolah, mengaji sekolah tak mau. Latihan cikgu bagi tak buat. Orang-orang hak dunia pun macam tu. Kalau kita nak mencapai kejayaan dunia dan akhirat, kena ikut cara dia. Orang yang nak saja kejayaan tapi tak mau susah payah nak ikut. Ni orang kita ni banyak nak syurga, tapi syurga Allah ni mahal. Dan syurga Allah bukan dia murah, memerlukan pengorbanan daripada tenaga kita, masa kita, malah sampai kepada pangkat di kupang dan nyawa. Bukan mudah nak syurga Allah. Nak mudah-mudah masuk syurga Allah. Susah. Masuk neraka pastilah kita. Syurga belum tentu. Sebab titian sirat ini akan dilentang di atas mulut neraka. Dalika hatman maqdiyah, untuk melalui surat sirat tadi ini, melalui mulut neraka ni, satu kepastian yang tak dapat disangka. Kok mana kita nak kenal lagi? Sebab tu dalam kitab Qurtubi disebut seseorang itu pasti akan lalui neraka. Tang kejayaan belum siapa dapat pasti. Tang neraka dah garanti dah kita kena lalu itu. Kita buat mudah-mudah tak apa pun Allah Maha. Dia kalau lagu tu kena memukul. Kalau kita buat amal ibadat, buat sunat apa-apa semua, haraplah mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita, dan Allah balas kita dengan sikit sebanyak amalan kita yang kumat ni. Allah balaslah, jangan kita ni diazab, dan juga jangan kita ni dilempak masuk dalam neraka. Itu baru rojak. Ni ramai ibadat sejak tu kira harap kata tak apa lah tu, insyaAllah Tuhan dia bagi itu memang Imam Ghazali kata mabrur. Pangkat Al-Imam Ghazali pada salafus salih. Orang salafus salih Imam Sya'bi. Imam Sya'bi ni salah seorang daripada Amirul Mu'minin bil Hadis. Ulama salaf di kalangan zaman Imam Hasan Al-Basri, para ulama kata dia punya takut dia ni, dia mengharapkan pengampunan dan Allah balas syurga ni, sehingga dia sembahyang kering isi dia ni tinggal kulit dan tulang. Dalam kitab apa nama Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karangan Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani An-Naisaburi, dalam lebih kurang sebelah jilid, disebut di antara Imam Sya'bi dan juga imam-imam yang lain yang ini di kalangan para salafus salih, ulama-ulama hadis. Cerita kata tu dia poinkat dia lagu tu baru nama harap syukur pulut kita amal ibadat ni buat bagi lepas gitu. Bahasa kata harap ta'azab. Wahai Tuhan semua, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja hadis burun kalau kita tengok orang kata amalan Allah. Innama hanya sahaja Tuhan kata yataqabbalullah, menerimalah oleh Allah akan amalan hamba dia ni minal muttaqin, hanya di kalangan orang yang muttaqin. Orang muttaqin itu sifat itu. Mana orang yang melakukan sesuatu amal ibadat dalam keadaan dia amat takut kepada Allah. Duduk sembahyang takut Allah, habis sembahyang takut lagi. Takut apa? Takut Allah tak terima. Kita biasa berasa gitu. Kalau kita sembahyang tak ada takut, habis sembahyang pun rasa juga. Makna amalan kita Tuhan kata. Tuhan sebut kan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Susah. Susah amal-amal ibadat kita ni, bukan mudah-mudah dia nak bagi kita cermat amal ibadat. Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Dan nasihat Imam Ghazali nilai sungguh nak bagi peringatan kat kita supaya kita ni tak terlajak, tak terbalik. Kita sebut berkenaan dengan rojak. Rojak ni panjanglah penguraian daripada kalangan alim ulama berkenaan dengan sifat rojak ni. Jadi poinkat dia tampil dulu lah, baru dia nak naik mahabbah ke apa semua. Dalam syair dia disebut ittakhidh ta'atal ilahi sabila tajidil fawza bil jinani wa tanju watrukil isma wal fawahisha tarra yu'tika Allahu ma taruhu wa tanju.
Ittakhiz ta'atal ilahi sabila, ambil olehmu akan taat akan Tuhan itu sebagai jalan utama kita. Tajidil fawza bil jinani wa tanju, pasti kamu akan mendapat kejayaan dengan mendapat syurga Allah. Di samping itu kata ulama, wa turkil isma wal fawahisha tarra, dan kita kena meninggalkan maksiat dan juga dosa sama sekali yang mendatang. Yu'tikallahu ma tarumu wa tarju, itu bahawa Allah akan berikan apa yang kita tuntut dan apa yang kita harap. Kalau tidak, angan-angan kosong sahaja. Ini berat. Ini nak habaq rojak di sini. Rojak ni makna kita kena ada amalan hak kita buat baru rojak. Di sini dia harap saja lah, dah tu dia buat lah. Wa hazihi ajuzatun laqabtuha jawharatat tauhidi qad hazabtuha. Baru dia wallahi arju fil qabuli nafi'ah. Dia buat dulu usaha buat amal ibadat perkara-perkara yang taat akan Allah dulu. Masa dia buat tu dia serah dekat Allah, lepas habis siap baru dia wallahi arju fil qabul. Ni tu harap saja tapi tak ada kita selangi dengan amal ibadat. Ni dia orang-orang yang kena tipu, kata Imam Ghazali, kena tipu semualah kita dengan setan. Jadi amal apa yang dia buat, yang dia harapkan penerimaan daripada Allah, tu karangan dia ni. Salah satu sedekah manusia yang paling besar nilai dia di sisi Allah. Dan sedekah pemberian seseorang manusia ni yang paling besar nilai dia, iaitu sedekah ilmu. Dalam hadis Imam Tabarani disebut Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma tasaddaqan nasu bisadaqatin min ilmin yunsharu. Tidaklah bersedekah oleh seorang manusia dengan satu sedekah yang lebih besar nilai dia min ilmin yunsharu, daripada ilmu yang dia hamburkan. Dalam riwayat lain, Nabi kata tidak ada amalan yang Allah kasihi melebihi daripada perkataan yang sebenar, yakni ilmu yang sebenar yang disampaikan oleh para ulama, sama ada melalui mulut mereka ataupun karangan-karangan yang mereka tinggal. Inilah sedekah pemberian kita kepada orang, pemberian yang paling besar nilai di sisi Allah. Ini sedekah paling besar, harta kita yang paling utama ni. Ilmu ni lah yang besar sekali manfaat. Lepas tu sini apa nama musannif dia ambil langkah begitu. Wallahi arju fil qabuli, hanya saja akan Allah Ta'ala lah, Allah Ta'ala sahajalah yang aku harapkan fil qabuli, pada menerima, yakni pada penerimaan ni. Dia karang ni harap-harap Allah terimalah amal ibadat ni. Kita pun dalam setiap amalan kita ni, setiap kali kita buat sesuatu amal ibadat, kita kena mengharapkan supaya Allah terima amalan kita. Kalau kita hanya habis amalan, habis buat lagu tu, apa pun kita tak ingat, apa pun kita tak merasa, ini menunjuk kata kita tidak ada sifat roja. Kita ni bawa sifat lega saja, tak pun buat tak tahu. Buat dah lah, baik dah buat tak buat. Dia fikirah tu. Dia tu ukur hak bawah, hak bawah. Ukur hak bawah, hak atas pada kita. Kita tak cemburu tengok para alim ulama. Memang kita takkan sampai lagu mereka, tapi kurang-kurang dah kita bandingkan kita dengan mereka. Jangan banding dengan orang hak bawah pada kita. Kalau orang bawah pada kita, sampai kiamat kita ada orang kita baik. Dia tak ada nak berubah. Kita dalam bab agama ni, kita banding hak orang lebih pada kita. Dia tengok dalam lagu tu banyak benda dia buat. Minta nak selawat sehari-hari pun segan. Dia tempat 500 senang-senang. Kita pun kuih-kuih pun, takkan ada takut tu lagi. Kita banding. Nabi suruh buat bandingan. Para sahabat begitu. Falatan hafisul mutanafisun, berlumba-lumba masing-masing dalam ibadat. Sebab tu dalam perang Tabuk, contoh dalam hadis Imam Tirmizi, sebab tu Nabi SAW tawarkan kepada para sahabat, dan sebab kita ni nak terlibat dalam perang, satu perang nama perang Tabuk. Perang Tabuk ni jarak di antara Madinah ke Tabuk 14 marahil, iaitu kita kata 14 marhalah. 14 marhalah ni dalam hitungan 630 kilo. 630 kilo tu bukan jalan pinggang-pinggang, jalan betul 630 kilo.
Dari sini sampai Johor ni katakan Singapura, kita yang pergi Kuala Lumpur jadi 500 ni bisa jalan dulu tu kan. Kalau jalan betul tak sampai lebih kurang 200 lebih ya. Kalau ilmu falak dia ukur secara garis lurus tak sampai dalam 200 lebih ni. Masa saya dah belajar dulu dalam falak tu ada kan menjibat apa nama ni kan, dia punya ukur waktu lepas semua, dia punya darjah dan long titik dia tu. Tengok, oh rupanya tak sampai dalam 275 kilo gitu. Tengok ni, ini 500 dah lah. Belajar jauh tu lebih sikit. Sebab tu tu. Kerana jarak perjalanan nak pergi tu dia Johor pergi pula Perang Tabuk ni dalam musim panas. Panas juga. Panas di Arab ni bukan panas negeri kita, sampai 50 darjah lebih. Masa tu waktu orang kata Allah kuna baru nak masak, sahabat tak ada duit, susah. Para sahabat bila Rasulullah tawak siapa nak bagi sumbangan berlupa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni bila dengar Sayyidina Umar Al-Khattab ni bila dengar Nabi buka tawaran, dia cekak cepat-cepat duit ada duk separe dah kut-kut Nabi nak pergi perang mana dia sahabat. Dia punya himpun harta dia nak perjuangkan agama Allah begitu. Bila dengar Nabi tawak, celapak Sayyidina Abu Bakar dah semua ni perut lari. Bila Sayyidina Umar sampai depan Rasulullah ni, dia boleh dicari tengok Abu Bakar tak ada. Dia kata lama-lama mai tadi Abu Bakar koyu aku, dia kata. Dalam apa pun tawaran Nabi bagi Sayyidina Abu Bakar sampai dia. Tapi hari ni aku berjaya potong dia kata. Sampai depan Rasulullah, Rasulullah tanya kata, "Ma abqaita li ahlika ya Umar? Kam tasaddaqta?" Hang bagi banyak mana? Dia kata tasaddaqtu nisfa wa taraktu nisfa li ahli. Saya bagi sebahagian besar, wahai Rasulullah, saya tinggal dekat anak bini saya, beda sekali makan. Hai, payah dah kan. Kalau kita ada 100 ni taruh beda sekali makan. Ada 3 orang, tinggal 3 ambil beda pergi lemak sebuku saya bagi tengah hari ke balik. Tu kata sahabat ni bagi weh. Elok dia habis bagi baru dia nampak Sayyidina Bakar berjalan. Bila sampai depan Rasulullah bagi pun nilai dalam Sunan Tirmizi kata sama lebih kurang lah, sebab sama-sama sahabat bukanlah payah sangat. Rasulullah tanya dia, "Kam tasaddaqta ya Abu Bakr?" Bagi banyak mana? "Wa ma abqaita li ahlika ya Abu Bakr?" Dan kamu tinggal berapa dekat sanak saudara kamu, mana anak bini kamu? Dia kata tasaddaqtu kullahu ma abqaitu li ahli illa Allah wa Rasul. Sayyidina Umar teriak terus. Kata saya bagi habis ya Rasulullah, apa pun saya tak tinggal kat anak bini saya tinggal Allah dan Rasul. Umar teriak. Umar kata wallahi ma sabaqtuka ba'da zalika abada. Demi Allah wahai Sayyidina Abu Bakar, aku tak boleh makan hang sampai syurga ni. Dah bukan orang tu bukan nak hidup megah dah. Nak buat kebajikan, nak cari pahala Allah bukan senang pengorbanan. Di mana nak cari iman macam Sayyidina Abu Bakar. Taraktu Allah wa Rasul ahli saja dengan takut tinggi Allah dan Rasul. Teriak Sayyidina Umar. Dan tinggi iman Sayyidina Abu Bakar sini. Orang tu dia nampak juga. Sa'ad bin Mu'az dalam perang Uhud, dia duduk di satu tempat, duduk dekat dengan seorang sahabat nama Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni sahabat masyhur, sahabat yang mana dia ni terlepas dalam perang Badar. Perang Badar ni dia tak tahu pun kata Nabi keluar pergi ke Badar untuk ambush rombongan Abu Sufyan balik daripada Syam. Dia pergi dalam 313 dia tak tahu. Allah dia kata demi Allah, sekiranya berlaku perang selepas daripada ni, aku pasti akan berjuang sehingga titisan darahku yang terakhir. Oh, dia menyesal tak semua sebab dia tak tahu. Tu sahabat dulu ni tak pergi perang. Teriak. Kita boleh terlepas. Tidak kan kita kadang-kadang arwah dalam perang tu lah. Kalau sikap kita lagu tu payah nak tegaklah agama Allah. Kita ada berasa minta hidup, mereka minta mati. Anas bin Nadar ni mungkin cerita panjanglah dalam sirah Ibn Hisham, cerita akhir dia pun mati masa dia duduk jalan tengah-tengah perang ni. Seorang sahabat masyhur nama Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni ketua Ansar. Nabi kalau dia main pun Nabi bangkit, Sayyidikum, bangkitlah kita pakai hormat untuk ketua kita.
Sa'ad bin Mu'az, mati dan tahtazu arsyur rahman, bergegar aras bergegar. 70,000 malaikat bersusun sampai ke langit, angkat roh dia naik ke Allah. Itu yang kata hebat. Tapi Nabi kata kena benar juga, kan masuk dalam kubur kena himpit sekali. Sa'ad bin Mu'az duduk perang. Tentu dia alih tempat, lari ikut tu. Anas bin Nadar kata, nak pergi mana Sa'ad? Aku baru dah surga ni tahu tu. Lupa dia tu. Kalau sahabat, ada tuan-tuan pengarut seorang Tok Wan, sahabat, cucu Tok Wan, anak Tok Wan, cucu sahabat, anak sahabat, Tok Wan tu sahabat Nabi. Dia dicampik yang kaki tu. Dalam satu perang pengarut, dia tu nak pergi perang, dia kata tak salah Wan ni, Wan tua dah, kalau pergi perang tu tak boleh tetap orang. Dia kata tak boleh duduk Nabi dengan para sahabat pergi perang, takkan aku nak duduk saja. Boleh lagi ni, takat-takat dia boleh ni. Dia nak pergi juga. Anak cucu dia tak tahan, pun tahan tak bagi. Biar tak jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah ketahuan. Dia kata, mereka ni lah Rasulullah, saya nak pergi. Mereka duk tahan tak bagi pergi. Nabi kata, awak asal lagu mana? Saya dukung dah syurga di hidup saya, ya Rasulullah. Syurga bawah. Di dalam perang memang dia syahid. Ada 70 orang cerita dalam sirah. Dan cerita pengorbanan hantu bawa arju nak syurga Allah. Ya, inna Allah ashtari minal mu'minin bi'anna lahum bi'anna amwalahum ba'anfusahum bi'anna khulumul jannah. Allah dah bagi jaminan Allah akan beli dan orang-orang yang mengorbankan harta dan jiwa raga dengan Allah menyediakan syurga sebagai tempat. Syurga Allah ni pengorbanan yang begitu besar. Kita tengok para alim ulama korban dalam setiap bidang daripada korban sungguh-sungguh. Saya tengok syurga Allah ni bukan benda yang mudah. Kita tengok tentu guru ni cara hidup dia, kita ikut 2 hari demam. Ish, apa sampai tak berhenti daripada mengajak saat lagi mayang jemaah jaga penuh, jaga lagi orang main sakit, main ubat lagi, orang main royak pergi lagi, kenduri pergi lagi 14 dia pergi. Balik-balik main orang tu mudah nak ubat, gaya nak duduk mesyuarat pula, nak jaga apa nama kawasan. Mungkin rumah dia tu tak, ketiga ni bagi penuh semua, mungkin semayang tahajud. Kita duduk tengok tu. Tu boleh buat. Kita kan nak senang, balik-balik dia nak keren. Ikan tepung, sedap-sedap. Bang subuh, tu mojok bang subuh, sedap-sedap. Matahari di suruh lagi teruk. Kita tak mudah juga. Kena ada amal ibadat, bukan senang ni nama kita. Yang mana kena alim semua, kena haji semua. Boleh, Allah adul bil-qabuli nafi'ah. Kita nak mudah-mudah. Surga Allah bukan murah. Sama Abdullah dia baca surga Allah ni bukan murah. Surga Allah ni mahal. Pengorbanan yang besar mau kita nak dapat. Tu. Fil qabuli, pada penerimaan, pada mendapat penerimaan daripada Allah. Apa penerimaan? Isabah ala amali sahih lah. Iaitu dengan diberi pahala di atas amalan kita yang sahih, yang baik, yang betul, dan amalan yang sahih. Itu makna Allah terima, Allah bagi pahala dengan sebab karangan dia. Nafi'an, hal keadaan Allah itu memberi manfaat, yang akan karangannya. Nafi'an muridan biha, saya gitu lah. Wallaha arju fil asy, kalau kita tengok tarkib dalam nahu ni, wa arjullaha fil qabuli nafi'an wa muridan biha. Saya gitu lah. Tapi dah orang kata apa, nahu dia punya nak lawan dengan arut, kalah nahu. Dia nahu ni tang lain dia boleh cakap, main tambah arut dia kena angkat tangan. Dia buat kemas kata nak kena baca mana boleh. Arut kata kaedah dalam ilmu arut, nahu angkat tangan. Dia nahu ni tang lain dia boleh cakap. Dia main tang masalah arut dia kena selena. Sebab kaedah arut lebih kuat pada dia ada nampak syair. Datang tu ahli-ahli. Kau ahli tu mana ada ahli mencoba kalimah tu PM sudah tu. Dia kata tu ahli itulah ahli sau. Ya darurah syari. Balik betul pak tahu. Dia kaedah dalam arut ni dia nahu tak itu jempok. Nahu tak ni dia kalah. Tak lain tak boleh. Tapi tak kalah pun kena ikut kaedah nahu ya. Cuma ada beberapa tempat yang mana ulama apa nama arut ni
Dia betul lah ulama tak lihat lah. Nafi'an wa muridan biha. Nafi'an ni hal bagi Allah. Hal keadaan Allah ni nafi'an, memberi manfaat, biha akannya akan arjuzah. Dan bukan setakat Allah menerima karangan dia ni, malah karangan dia ni juga turut diberi manfaat. Apa manfaat? Dan manfaat ni kita kata memberi guna. Apa memberi guna? Mana selain daripada Allah terima dengan sebab keikhlasan dia karang tu, kitab karangan Jawharah Tauhid ni juga harap-harap dia ni supaya Allah memberi manfaat dengan sebab ni kepada sekalian manusia. Manfaat daripada ilmu iaitu dengan kita ambil pengetahuan dan kita amalkan. Tu dan malah menjadi salah satu daripada kitab-kitab yang muktabar di sisi ahli sunnah wal jamaah dalam bidang ilmu kalam ni. Salah satu dari kitab yang masyhur sampai hari ini, kitab Matan Jawharah Tauhid. Kitab yang cukup masyhur ni lama dah. Yang dia punya karangan dia ulama terbila dulu di tahun 1041 Hijrah itu. Dan lebih kurang dalam 400 tahun lepas dia terang. Tapi kitab dia tu sampai hari ini orang baca. Sampai hari ini orang apa nama tu, jadi sampai hari ini orang tu jadikan sebagai sumber rujukan dalam bidang akidah. Itu makna penerimaan daripada Allah. Selain daripada Allah jadikan kitab karangan dia ni sesuatu pertaruhan yang begitu memberi manfaat bagi dia. Arjuzah. Arjuzah tu jangan tak jahrah. Muridan. Dia juga mengharapkan bahawa kitab dari muridan, memberi manfaat bagi orang yang menghendaki. Kerana orang yang cari-cari sebagai sumber, sebagai panduan, untuk dijadikan sebagai panduan kan dalam bidang ilmu kalam. Sebab 20 ni Allah jadikan kitab dari salah satu daripada pegangan bagi ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu memang terbukti kebenaran, keikhlasan para alim ulama ni. Allah nyatakan sampai hari ini kita nampak daripada sudut keikhlasan dia tu, nampak terbenarnya Allah terima karangan dia ni. Sebab sampai hari ini pun masih lagi orang duk amal, orang duk baca. Para ulama sebut di antara tanda kata ilmu itu mendapat keberkatan, selain daripada disebarkan, dia juga suka diamalkan. So ulama-ulama dulu kan karang-karang kita, orang duk tanya awak tu, oh duk karang banyak. Orang lain karang jamaah, dia jawab sebenarnya. Dia kata inkana lillahi yabqa wa inkana li ghairihi fayafna. Kalau aku karang ni kerana Allah, kitab ni akan orang baca sampai lama. Tapi kalau aku karang ni ada sebab-sebab yang lain, lingkup lah kitab ni biar tak sampai ke. Dan dia punya doa lagu tu. Lepas tu tengok dalam Matan Jawharah, Matan Jawharah Tauhid, Syekh Abdullah Sad Haji, Imam Abdullah Sad Haji, habis dia terang kitab Matan Jumiyah ni, tata bahasa Arab. Dia ambil kitab dia lepak lalu. Tahu lalu. Dia kata sekiranya kitab ni bukan kerana Allah, ya Allah tukaikan kitab ni, jangan terjejak. Sebab kitab-kitab dulu karang kertas juga, kertas dulu lah. Macam tu. Yang kedua, dakwat celup. Dakwat celup ni kena yang kembang tu lah. Dia tuk dalam kitab, obok bawa main ke tepi, sikit pun tak terjejak. Imam Mahyuddin Ibn Arabi yang angkat tak atas Kaabah betul. Sebahagian ulama letuk Nabi. Kita letuk Nabi, ya Allah, kalau ikhlas kerana Allah, kita tak jadi apa. Tapi kalau ada sebab lain sikit pun, habis barang dia. Kita ikhlas lepas sebenarnya tu. Orang kata, keikhlasan para alim ulama ni tinggi sungguh ikhlas. Kita tahu kan. Kita tahu dulu. Kalau kerana Allah, kita tahu tu lupa dah. Nampak dia tak. Ulama-ulama dulu dia punya test amalan dia buat ni sampai pegang.
Wa tami'a fi sawa, dan aku juga mengharapkan, hanya Allah pada mana namanya. Dan juga musannif ni mengharapkan tamak ni bukan tamak bahasa Melayu ni tamak ni menggemarkan fi sawabi, pada mendapat pahala daripada Allah. Pahala kita disebut pahala ni miqdarun, satu kadar minal jazai, daripada balasan ya'lamuhu anhu liman sya'a min ibadihi. Itu Allah sediakan. Makna pahala ni kita tak tahu yang mana. Balasan kebaikan satu qadar yang Allah telah tetapkan, yang mana hanya Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui, dan Allah sediakan bagi sesiapa sahaja yang dia kehendak. Wa yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzibna fa bimahdil adli. Sekiranya seseorang itu diberi pahala, maka iaitu semata-mata limpah kurnia Allah. Wa yu'adzibna, dan kalaulah seorang hamba itu diazab, fa bimahdil adli, dan itu adalah keadilan daripada Allah. Dalam baca Jahrah dia ada wa yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzibna fa bimahdil adli. Itu keadilan Allah dengan sebab hamba ada yang banyak melakukan dosa. Dia kawasan akidah di sunnah wal jamaah yang erat bagi sebahagian daripada pahaman yang mengatakan kalau kita buat baik ni Allah kena bagi pahala. Wa qawluhum inna salaha wajibun alaihi zuru ma alaihi wajibun, dalam syair yang disebutkan. Kata Jahrah, sedap isi-isi dia ni sedap. Tengok dia susun syair dia pun sedap. Makna-makna yang terkandung dalam setiap bait dia pun panjang pembahasan di kalangan para alim ulama. Kita sampai tahu apa nama isi daripada dia. Itulah kata-kata musannif ni, oleh pengharapan dan doa daripada dia, daripada kalangan ni, supaya Allah terima. Mana Allah tak tolak amalan dia ni. Kalau tolak, ini nasib dia buruk yang dia akan terima di sana. Satu. Yang kedua, harap supaya Allah memberi manfaat dengan kitab ini, dan supaya dikekalkan ataupun disebarkan ilmu yang dia karang, dan juga dapat memenuhi keperluan dan kehendak bagi orang yang mencari sebagai panduan dalam kitab untuk dijadikan rujukan dalam bidang ilmu tauhid. Yang ketiga, yang keempat, di samping itu dia juga mengharapkan dan amat menggemar supaya dia mendapat pahala yang banyak di sisi Allah. Ada dalam baiknya ada lebih kurang empat benda yang dia beritahu dekat kita ni. Dia cerita di sini macam dia tu makam kita lah. Di musannif ni waliullah, dia duduk makam ni makam amal. Sebenarnya dia makam hamba, makam ubudiyah. Dia bukan makam ibadah. Kita makam ibadah. Makam ibadah ni jenis buat pahala, jenis makam amil. Amil tu jenis buat aja kena ada gaji. Makam hamba ni khidmat, bukan harap pahala. Tapi masih buat dia buat bunyi, dia menjalani atas syariat. Dan kalau tidak, kita pun tak perasan dengan kita Atuk Wali. Dia Atuk Wali dah berbuat lagu baru kita. Ini dia menyusup para ulama ni. Kalau boleh dia susuk keadaan dia ni seorang wali Allah ni, tak mau bagi rantau. Kita ni kira nak bagi rantau. Ada meh kata boleh satu kelebihan, dia ulang berkuih dulu. Tak ada meh tersebut. Ulama dulu sembunyi, tak tahu sampai sekarang. Imam Malik rahimahullah, dia antara salah seorang ulama yang cukup mustajab dalam doa. Imam Malik ni kalau kita tengok dalam Muwatta' saja, tok guru dia 900 orang lebih. Kan kata dalam riwayat lain, Muwatta' sahaja 900 orang lebih. Tak ada manusia yang lebih alim, lebih wara', lebih zahid, lebih pada Imam Malik di bumi Madinah. Dia termasuk daripada orang yang mustajab doa. Ada orang buta daripada beranak. Buta beranak ni berubat tak lega. Operate pun tak lega. Kalau zaman tak minta dia berubat, dia kata dia nak baca Quran, dia nak tengok kitab apa, Imam Malik kata dengan satu syarat. Apa syarat dia untuk guru? Jangan cerita dekat siapa sampai aku mati. Kalau hang cerita, minta baliklah. Minta ni kalau hang tak sujud tak lega. Maka kawan ni pun niat betul. Imam Malik betul orang lega. Celik kalau tu. Dia tak cerita sampai Imam Malik mati. Baru tanya dia cerita, kata sebenar yang mengobati aku adalah Imam Malik bin Anas. Sembunyi sampai tahu tu. Ini pun ulama-ulama ni dia menjalani atas jalan syariat. Dia makam, dia ni makam
ubudiyah, ibadat dari sebagai ubudiyah, hamba, makam kehambaan. Dia nak, dia hampir diri kepada Allah. Bukan dia kata dia nak lagu semua dia menjalani atas syariat. Lagu tu lah kita nak juga, dan kita minta Allah jauhkan daripada neraka Allah. Wahai makam mereka ni, makam kasih pada Allah. Uhibbuka la arju bijadika jannatan wala attaqi naran wa anta muradu. Idza kunta li maula fa ayyatu jannatin wa ayyatu narin tattaqi wa turadu. Makam ni pak, uhibbuka la arju bizalika jannatan. Aku kasih kepadamu ya Allah, aku sedikit pun tidak mengharapkan dengan amalan aku ini supaya aku dimasukkan dalam syurga. Itu pangkat pak. Wala attaqi naran, dan juga tidaklah aku terlalu takut kepada neraka itu. Wa anta muradu, hanya dikaulah sahaja yang aku nak ya Allah. Di makam ni begitu lah. Iza kunta li maula fa ayyatu jannatin, apabila aku telah merasai bahawa sebenarnya engkau itu Tuhan ya Allah, apalah erti di sisi aku syurga-Mu. Itu bahasa berguna. Wa ayyatu narin tattaqi wa turad, dan aku tidak menghiraukan tentang azab neraka, kerana engkau sahajalah yang aku harapkan. Itu bahasa. Itu para ulama tasawuf ni berkata kalau tuk dan neraka tak apa, jadi Allah redha. Dia kata neraka, bukan semua penghuni neraka duduk dalam neraka dalam keadaan panas. Ada penghuni neraka yang duduk dalam neraka dalam keadaan yang sebenarnya malaikat zaman ni bukan amat. Malaikat hangat. Api neraka takut ke dia? Atau oleh bangkat apa kita ada gagah buat gitu. Soalnya kepala hangat dia baru nak cerita makam ulama ni dia tak ada syariat tu. Tu Rabi'atul Adawiyah dia cerita lah bila Hasan Al-Basri tanya dia. Hasan Al-Basri ni kenal dengan 2-3 kali. Tu Hasan Al-Basri min kibari tabi'in, sempat berguru ulama kata dari antara 300 ke 700 orang sahabat Nabi. Ui, tu guru dia 300 ke 700 sahabat Nabi. Imam Hasan Al-Basri. Dia nampak satu hari Rabi'atul Adawiyah ni ada depan dia. Allah nak uji dia, dan nampak mata Rabi'atul Adawiyah sikap. Dia turut sampai Allah. Turut sampai Allah. Hasan Basri dia tunggu dia tak. Dia suruh hamba, dia kata dia ada orang ni. Dia tahan pergi tanya tengok onta tu dia nak apa. Dia tanya, Duk Syekh nak apa? Dia kata tak. Aku tengok, kenal sungguh biji mata dia, tak pernah ada lagi orang biji mata aku ni. Rabi'atul Adawiyah korek je mata dia. Dia ingat bagi lah. Ada buat maksiat, buat sorang-sorang, jangan diukur lagi. Ada Sri tak tu. Tapi kan tak nak mata tu ambil. Mata tu. Tak mau. Ambil 2,000. Nah, tengok. Tarik dia orang pun. Tak ada. Sama Sri tadi. Tu yang Hasan Basri katanya dia. Masa tu Hasan Basri sembahyang atas tahiyat, dan dia sembang anak murid dia tahiyat. Dia kata sembang tahiyat apa nak tidur kau orang. Dia tak dia sembang tahiyat sembahyang tahiyat. Tanya dia sampai dia tersangka. Katanya, ma haqiqatu imaniki ya Rabi'ah. Apa hakikat keimanan kamu wahai Rabi'ah? Rabi'ah kata, ma abbatuhu tam'an bi jannatihi wala haraban an narihi, walakin abbatuhu hubban wa syauqan ilaihi. Itu dah bahasa dia. Aku sembah Allah ni, aku beribadat bukan pasal aku nak syurga Allah. Allah letak dalam neraka, wallahi aku redha dia. Tu dia. Kita ni kita betul. Atau makam dia baru tauhid tak benar, jadi Allah redha. Allah redha untuk dalam neraka, betul. Makam dia apa pasal kau benar tu. Malaikat zaman ni masuk makam. Duk jaga dalam neraka bukan duk gerak. Sangatlah. Kalau dalam hadis kata api neraka bertakut dengan malaikat. Nabi bisa masuk neraka, bisa. Dia Muhammad masuk neraka. Terus apa contoh itu? Contoh kau tengok dalam hadis. Antara selepas daripada semua penghuni syurga ni masuk dalam neraka adalah hadis. Semua dah masuk. Allah buat satu, kita kata kalau kita buat program lah. Semua ahli syurga ada, para anbiya wal mursalin semua ada. Allah panggil Nabi Allah Adam alaihi salam baca kitab Quran dengan semua dia yang cukup sedap.
Nabi duduk atas singa sana ni, duduk tengah, Allah sedia nikmat apa semua. Tiba-tiba malaikat ni mai beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, ada seorang lagi penghuni neraka dia sebut nama kamu. Dia kata, gegarlah hampa puak baik masuk neraka. Aku ni umat Muhammad saja pun duduk dalam neraka. Aku tahu aku jahat. Nabi dengar lagu tu, tinggal majlis ni lari masuk neraka. Malaikat tahan, cukup ya Rasulullah. Kalau Rasulullah duduk gagah duduk, padam neraka. Nabi kata, aku tak kelak. Bagaimana aku tak ingat dia kelak? Itu tahu semua. Siapa kata masuk neraka semua apa ni? Tak lah, mereka faham itulah. Kita lepak masuk jahanam lah. Itu nak cerita makam ulama ni dia nak keredaan Allah. Talabul habibu minal habibi ridahu wa minal habibi minal habibi liqahu. Syarat hari baru disebut tu syarat mereka lah. Talabul habib semata-mata tuntutan seorang kekasih kepada kekasihnya adalah keredaan daripada sang kekasih. Wa minal habibi minal habibi liqahu, cita-cita yang terbesar daripada seorang kekasih kepada seseorang kekasih bahawa dia dapat menemui sang kekasih. Sebab tu para ulama ni minta mati. Kita takut mati. Dengan Abang Sumit panggil anak-anak murid dia, baca Yasin, buat apa Abang Sumit sakit, minta bagi aku mati cepat. Kita minta Yasin, tanya Allah, itu beza kita dengan dia. Mereka minta semua baca Yasin, minta lagi siapa pimpin, kita tolong doa lah bagi Pak Sumit mati cepat. Ada. Lepas dia nampak Nabi sana. Lepas tu apa nama Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, dia kata, di antara perkara yang aku selalu minta dekat Allah supaya aku cepat dimatikannya. Sebab apa Nabi tanya dia begitu? Sebab cepat aku dapat bertemu dengan Allah. Lepas nampak dah sini tak ada nak nampak, tu bukan tempat dia untuk Allah. Dunia ni tempat dia. Lepas mana persediaan mereka bertemu dengan Allah ni, kita yang berasa takut nak mati ni berasa tak tahu. Tak selesai, hanya tak selesai. Sebab 20 penwujud tak masuk lagi. Dia banyak lagi. Muamalat kita pun tak kena ada. Banyak. Segi ilmu pun kita nak mujahadah tak ada. Bukan kata mujahadah nafsu. Kita mujahadah dalam ilmu pun tak lepas. Banyak ilmu Allah yang kita tak tahu. Habis lagi kita tak ada habis. Tu yang kita dah berasa ketak dada kalau nak mati. Dan serabut kata takut ada masuk dalam golongan Tuhan disebut tu. Kita bimbang tu lah makam kita memang lebih tu lah. Cerita makam dia ni dan dia tulis karang kita sebab tauhid ni aku katakan ulama abad tauhid sebagai akidah bagi orang lah. Akidah mereka ni makam lagi kita istidlal, makam kita kena cari dalil nak menunjuk atas sifat Allah. Mereka ni berdalil araftu rabbi bi rabbi laula rabbi ma araftu rabbi. Makam mereka gitu, bukan Allah dengan Allah. Kita ni apa tanda ada Allah, ada makhluk. Mereka apa tanda ada kita, ada Tuhan. Lain. Kita ni apa tanda ada Allah, ada alam. Mereka apa tanda kata ada alam, ada Allah. Kalau Allah tak ada, macam mana alam tak ada? Kita apa tanda kata ada Allah, ada alam. Kalau alam tak ada, mana alam tak ada, pasti ada Allah. Kita pergi betul. Itu beza makam kita. Orang bagi berdalil dengan Allah dan berdalil atas Allah. Itu adalah hikam sebut syattana baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi. Imam Athaillah kata perbezaan yang cukup terang-ketara di antara tarikat orang yang berdalil dengan Allah dan berdalil atas Allah. Makam kita ni nak tahu sifat wujud, apa tanda kata Allah ni ada, baharu dan adanya alam. Dan hal itu lah kita. Mereka ada, mereka nampak Allah dulu, baru nampak alam. Kita nampak alam, baru nampak Allah. Beza. Dari syuhud wahdah kasrah, kita ni kalau syuhud nampak apa yang kita lagu tu berasa ada pun. Kalau berasa sungguh ulama kata lah, kalau kita ni merasai kebesaran sifat-sifat Allah, Allah buka zul,
setiap baris-baris, setiap huruf dibaca ayat Allah, seseorang itu akan merasa takut dan getar. Itu contoh dalam kitab-kitab tasawuf kan. Ada seorang ulama sahabat Nabi dengar Salman Farisi baca ayat berkenaan hari kiamat, merewang lari 3 hari tak ada. Dia menyorok ketak di tu. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat-sifat dia. Idza dzukirallah, sebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka, ketak. Bila dibaca wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, baca ayat Allah, tengok, bukan setakat baca ni, baca ayat Quran, tengok kesan kebesaran Allah, zadatuhum imana, bertambah-tambah iman. Kita tengok ni datang apa betul. Oh, tak tengok pula. Elok. Betul lah tu tengok. Pantai ni pun ni bilik jaga. Itu. Tak nampak Tuhan. Orang kata kita buat tu orang seperti kita. Atau tarikat kita lah. Hari ni dia arah ke arah tu lah. Dia tahu itu dulu. Tasak dia punya kompas lagi kena. Kompas pun tak tahu alat kalau pergi kot mana. Kena ijma' kot mana, kena anu 3 tu. Betul. Kan rukun agama kita nak memperelokkan comel amalan anu kita apa semua. Seorang hamba itu lah 3 tu. Pada 3 tu tak ada sasaran kita ni terawang begitu. Ini ulama sebut ni begitulah sebagai panduan bagi kita. Kita pun nak buat kerja apa pun, jangan kita lupa 4 benar. Kita buat harap Allah terima. Lepas tu pula mudah-mudahan dia dapat manfaat sama apa semua. Di samping Allah bagi kat kita faham, itulah tahap-tahap kita ni macam tu. Habis. Kemudian dia akan masuk fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mubtadi'a wa mithla dhari ruslihi mustami'a. Dia mula dia nak masuk bicara bab kewajipan yang Allah fardukan ke atas setiap orang yang mukallaf. Mana-mana yang nama mukallaf pun Allah berwajib dan perberatkan. Wajib apa? Alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Ini kena mengaji dan mengetahui dan mengiktiqad. Ya'rifa ni kan setakat kata tahu betul. Orang kena pelajari sampai lantas di hati, kemudian kita mengiktiqad. Ma wajaba, barang yang sesungguhnya telah wajib ia barang. Bagi apa? Lillah, yang sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah. Dia pula akan masuk bicara sifat wajib. Wallahu a'lam. Fa kullu man khulifa syar'an wajib. Ini akan masuk lepas ni, dia akan masuk perbicaraan sikit. Kemudian dia akan hurai sikitlah khilaf-khilaf orang yang tak kenal Allah kamu, sehingga dalam masalah tak jelas bagi dia ni sifat-sifat Allah apa semua ni, iman dia ni bagaimana, dan Allah terima atau Allah tolak. Amal ibadat dia ni bukan setakat kata iman tu tolak tak tolak. Amal ibadat tu nak jadi kosong kan, ada nilai. Suka atas keimanan. Kalau iman tak ada, buatlah amal kebajikan berapa gunung pun Allah tak terima. Maksudnya Allah berwajib, hak tu dia tak besok nak pergi lepas. Benar wajib kita duk puluh tiba hak sunat banyak. Hak wajib tak terlepas pun. Dia banyak gitu. Dia kira duk puluh nak sembahyang sunat banyak. Akidah bab tauhid tak terlepas pun pada tempat. Satu dosa yang cukup besar. Nanti masalah kita akan sebut ke depan ni. Huraian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan kewajiban di atas setiap mukallaf. Habis. Okey, betul lah. Dia sekali main sedih. Kalau tidak, dia tak anggap habis istimewa semua. Tentang berteruk Nabi, saya berteruk Allah. Dia kata itu lah. Dia berusaha dapat di panfum itu. Ada soalan apa? Mana kau?
perasaan takut lah bahasa kita cukup lah. Dah tarikh dia tu. Dan kita ada jaga kita semua. Dia cara ada kau. Pada kau ni sampai tahun dia dah sekurang-kurang kau ada guna. Adalah cerita kita dipangkat sekurang-kurang lah kan. Tak dosa soyau lah. Juga dalam mulut mampu dosa jadi lepas tu kan. Orang dia ulama ni tinggi lah. Banyak sahabat mati dalam sembahyang lah. Macam baca ayat Quran wa idza nuqira fil nafur jatuh mati terus. Ini tahap dia buat sampai ada seorang cerita dah tadi. Ada seorang nama sahabat nama Abu Ya'la. Abu Ya'la ni dia orang Yaman. Bila dia pindah ke Madinah ni, dia duduk dengan Nabi. Dia susah. Antara sahabat yang cukup susah. Akhirnya dia duduk lama dengan Nabi ni. Nabi tanya dia, Abu Ya'la, mau nikah tak? Mau tak? Dia kata mau kat siapa? Ikut Rasulullah lah, nak pergi kat siapa pun. Dia kata sebut nama anak seorang sahabat yang saya ingat. Maka dia pun pergi minum. Dia mahabakta Rasulullah tak ada sahabat. Dia terima. Bila dia terima, Nabi tanya ada duit tak? Dia kata duit tak ada. Baik pun tidak buka-buka. Sahabat pun himpun lah. Pakai butik Sayyidina Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf apa semua. Sayyidina Ali, Sayyidina Abang pakai bagilah dah boleh beli rumah kan. Satu duit bila buat kenuri. Kamu buat kenuri. Buat kenuri apa semua. Nikah. Bila menikah malam yang pertama, bini dia tunggu sampai ke subuh dia tak sentuh. Lepas pada sembahyang Isya dia sembahyang sampai subuh. Dia berkata, kawan ni tu saya bang. Yang dia duk malam esok pun macam tu, malam lusa pun macam tu. Dan bini dia kata nikah baru kakak mengacu kat pak dia lah. Pak dia pun pergi mengadu kat Rasulullah. Jadi Rasulullah bila dengar cerita daripada pak tua dia ni, Nabi panggil, biarlah kamu ni dah nikah, pak isteri tu sebab kamu tak tunai. Dia duduk tunggu sampai 3-4 malam dah. Bagi duduk sembahyang tak berhenti. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni daripada Yaman. Apabila saya sampai ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat bantu saya sehingga saya dapat sebiji rumah. Saya di Yaman ni kehidupan saya cukup susah. Saya rumah pun tak ada. Saya tidur pun tepi batu macam seekor anjing ya Rasulullah, tak ada. Tapi bila saya main di sini, saya nampak limpahan ruahan harta yang Allah bagi dekat saya. Dan bila saya baca Alhaakumut Takasur, saya nak lena tak boleh ya Rasulullah. Sampai terus tu tak boleh dia kata. Dia nampak takut benda ni berlalai. Dia tu ayat Quran bila turun kat sahabat. Maka Nabi bagi peluang dekat dia dekat malam esok, semua dia sentuh itu malam esok dia mulai. Contoh sahabat ni betul. Tu iman mereka sampai tahu tu. Meresap baca Alhaakumut Takasur akan melalaikanlah akan manusia itu dengan memperbanyakkan hatta zurtumul maqabir, sehingga manusia ni akan menyedari apabila dia diusung dibawa kepada tanah berkuburan, mana manusia ni pun akan lalai. Dia tak sedar alik perlu kena kematian kat dia. Masa tu dia menyesal. Sebab tu dalam Quran, Rabbi arji'ni a'mal salihan, ya Allah kembalikanlah aku balik, aku belum sempat untuk menyediakan amalan soleh. Tuhan kata kalau kata kita sudah mau, kalau aku bagi hidup pun hamba pakai lebih lama. Ini orang tak ada persediaan. Itu kita kena ambil peringkat. Kurang-kurang peringkat iman kita ni. Imam Ghazali kata, kita hidup waktu pagi kena ada perasaan dalam kita. Kata, bang tadi kita dah tak sampai petang. Itu sekurang-kurang paling lekeh soal apa. Kita ada dulu. Ada orang 10 ton lagi. 10 ton lagi. 10 ton lagi
kita sendiri merasa lagu tu. Usamah bin Zaid pergi berhutang kat Yahudi sebulan. Balik daripada dia berhutang tu, Nabi tanya dia, Usamah kan dia dijual kat Rasulullah. Dia kata, main mana Usamah? Kita cek bini Rasulullah pergi berhutang kat Yahudi. Kan berhutang berdek dia abang. Lama mana janji nak bayar hutang tu? Dia kata sebulan. Nabi kata, Wallahi anna Usamata la tawilul amal. Sesungguhnya Usamah ini cukup panjang amal-amalnya. Kenapa? Aku ni Rasulullah kata, aku angkat kaki. Aku tak tahu sama ada kaki aku masih mampu aku letak dalam keadaan aku hidup. Setiap saat aku rasa begitu dulu. Lepas tu orang hampir dengan Allah tu kita kalau renung-renung bab-bab tak so. Semua apa dulu kan? Tak so aku gini nak apa ni? Bukan je baca kita sendiri balik. Untuk orang sendiri ya. Allah ni bukan ada cuci orang, bukan cuci perut kita. Bukan ada cuci perut orang. Perut kita ni bukan. Tahu tasawuf ni saya cukup segan dan macam mana? Bukan segan, mereka ada pijak. Apa yang itu bukan? Buat kata kita. Dia baca kadang-kadang, oh ni orang Islam buat ni, kita ada yang buat. Ini pemurung. Baca hikam tu pemurung saja. Dia juga awal, dia itu. Baca kabar baru, tu yang kita banyak berkat ulama ni. Sikit sebanyak. Boleh juga kan. Syabbahu illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kiram falahu. Maksudnya tidaklah tidak lelah para orang yang soleh, orang yang baik-baik dulu ni. Illam takunu mislahum, sekalipun kita memang tak sama macam ni. Kita cuba contoh mereka ni. Fa inna tashabbuha bil kiram, kita contoh ikut tidak legah ulama ni, falahu, ada kejayaan yang sebenarnya. Aku gagah juga ni. Dia ikut tidak langkah mereka. Jom lah tak ittiba' Rasul, ittiba' ulama tak boleh. Kita ni kena ittiba' Rasul. Jom nak ikut tu guru kita pun kita tak mampu. Tu guru dengan puasa dia, dengan amal ibadah dia. Ini ingat Allah tu salah sikit. Tengok banyaklah dia mengajar pasal antara dia zikir dia ni. Kalau mata Arab tu sekali dua kali kena habis Quran, cahaya. Ya, tak. Kita hafal dia kasih mak. Habis Quran ni macam tak. Sampai berangkat kalau dia pergi haji ni, ada murid dia cerita lah, ada Ustaz Abdullah cerita. Tu misalnya ni dia pergi haji. Lepas tu dia dekat dia satu bilik untuk dia keluar. Dia tak campur orang. Tentang masyarakat orang main tanya apa tanya. Tanya orang nak rujuk apa, okay, nak berubat apa. Tapi masa Mesir Haji ni ada bilik suluk dia. Bilik tu Ustaz dah kata tu Saleh keluar pergi duk tawaf sa'i. Bunyi dia duk zikir dalam bilik. Sebiji-sebiji dia tengok sebiji-sebiji. Abang ada sebati dia orang zikir. Kita tengok tanda tang zikir tu dia tak arti lah. Ya abang tang balik baca doa tu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dia tanya lah tu guru saya, dia kata macam mana tu guru nak bagi hati kita ni terang, mudah dapat. Tak bayar dia kata. Balik baca ya kursi sehari 1,000. Tak nama mana tu guru baca hari-hari ya, tapi 44 hari jangan beli putih. Selok daripada dia ada dah sampai dia mati dia tak sehari 1,000, mondok sekali duduk. Bukan pagi 200 ada hal lagu tu banyak mana. Boleh 5 duduk sekali 14 lagu mau baca elok. Allahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tahu tu sorry. InsyaAllah dia kata tegang hati ya. Orang main nak tanya mutu dia hilang kan nampak dah sebab ambil. Tapi sehari 1,000 kita boleh buat. Tanpa gangguan 44 hari sekali tak ada cuti. Jangan buat 39 putri makan kenduri. Mula lain pada situ. Susah. Tak senang. Tu satu dia kata tak payah menang. Yang kita dengar begitu Allah. 1,000 lah. Dan kedua jatuh tasbih tak tahu apa. Dan bila-bila lepuk Allah berapa dah ni. Baik. Baik. Baiklah. Mana kalau kita tengok lagu tu pun Allah. Sedih tengok kita terus. Manaqib kita ni
Kan antara orang baca, kita baca tak lalu. Sejarah hidup kita baca tak lalu. Bukan tengok manakib dalam pada awal-awal sampai mati. Tengok kisah dia pak, goyu. Baca kisah dia pak, rasa diri cukup tak guna. Dia nak cerita bezanya keadaan. Ada yang nampak betul je lah. Jadi tu tengok cara hidup dia pak. Dulu tak ada lah. Ini generasi betul lah. Tinggal tak tinggal dalam belajar tu. Ada soalan apa tak? Jadi kita ada soalan tak nak ni. Ada soalan takut macam gagah baca pasal kamu air tu ya. Kerana jam dalam bagi tu obat diri dan membawa. Baca tak gagah baca ya. Minhat pasal tubuh tua betul mau kerja. Dah tak baca. Kita ikan tu bawa hujung. Tahu mau banyak tinggal kita tu. Ayah dulu nanti sebab baca buku ngaji dia kan. Saya urus lah. Minhat di Bustan Arifin Mawal dia dikak nampak apa so beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن سنة تشبع. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.